Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah pelajar, hari ini kita akan sambung pembelajaran kita iaitu Sejarah Tingkatan 2, Bab 2, Sistem Pemerintahan Kerajaan Alam Melayu. Okey, dalam sistem pentadbiran ini kita akan tengok kepada sistem beraja yang terbahagi kepada dua perkara yang akan kita tengok sekejap lagi, iaitu gelaran dan juga sistem pemerintahan di pusat dan di wilayah. Okey, kerajaan alam Melayu ingat lagi tak ada berapa? Cuba kira. Funan, Champas, Sriwijaya, Angkor, Kedah Tua, Majapahit, Gangga Negara. Jadi semua sekali ada 7 dan 7 ni lah kita akan belajar hari ni. Okey, di Funan, okey, kita akan tengok gelaran dulu ya. Ada 3 gelaran di Funan. Yang pertama Kurung Banam ataupun Kurung Binam. Yang ni ialah Raja Gunung. Lepas tu kita ada Raja di Raja. Raja di Raja. Jadi maksudnya raja, segala raja. Dan yang ketiga kita ada Cakravatin, iaitu pemerintah alam sejagat. Ataupun nak senang kita ingat ni lah Cakrawala. Cakrawala, Cakravatin. Okey. Kemudian kita tengok pula dari segi pemerintahan di Funan. Okey, di Funan ni dia dibantu oleh golongan agama dan juga tentera. Terdapat 7 wilayah ya di Funan, dan 7 wilayah ini diketuai oleh putera-putera raja yang dikenali sebagai raja kecil. Okey, kita tengok pula Champa. Di Champa dia ada gelaran iaitu Raja di Raja. Okey, dia ni diiktiraf sebagai pemerintah yang mulia dan suci. Jadi disebabkan dia mulia dan suci, dia dikaitkan dengan Dewa Siva. Okey, dalam pemerintahan di Champa, dia telah dibantu oleh pembesar dan terbahagi kepada 5 wilayah iaitu Indrapura, Amaravati, Vijaya, Kautara, Panduranga. Okey, itu sahaja tentang Champa. Kemudian kita pergi pula kepada Sriwijaya. Sriwijaya ni dia terlalu besar, jadi dia banyak sikit lah ya. Jadi gelaran dia menggunakan gelaran Raja di Gunung dan Maharaja di Pulau. Jadi dia menggunakan unsur-unsur sakti. Jadi disebabkan dia rasa dia sakti itu, dia dianggap body sattva lah, ataupun peranan raja sebagai Buddha di bumi. Okey, dalam pemerintahan, okey, di Sriwijaya ni dia telah dibantu oleh Yuva Raja. Okey, Yuva Raja ni golongan bangsawan lah maksudnya. Jadi di bawah Yuva Raja ada 2, iaitu Prati Yuva Raja dan Raja Kumara. Prati Yuva Raja ni ialah putera mahkota, manakala Raja Kumara ialah raja muda. Okey, kemudian dalam pemerintahan juga telah dibantu oleh golongan agama, tentera, pemungut cukai, hakim dan penjaga harta kerajaan. Okey, dalam pentadbiran wilayah pula kita akan tengok wilayahnya terbahagi kepada 2, iaitu 1 kedatuan, 2 pradatuan. Okey, kedatuan iaitu datu keturunan raja. Pradatuan ialah datu bukan keturunan raja. Datu ni maksudnya pembesar. Okey. Kemudian kita tengok pula di kerajaan Angkor. Jadi kerajaan Angkor ini kita akan tengok gelaran yang digunakan ialah Dewa Raja, yang bermaksud raja sebagai dewa. Dan di dalam kerajaan Angkor ni dia special sebab dia ada kuasa kedua, kuasa ketiga. Okey. Jadi kuasa kedua terletak di bawah bidang permaisuri dan kuasa ketiga terletak di bawah raja muda. Okey, dalam pemerintahan pula Angkor ni, kerajaan Angkor ni dia ada dibantu oleh pembesar dalam bidang agama, kehakiman, keselamatan dan juga perbendaharaan. Okey, perbendaharaan ni ialah macam bidang harta kerajaan lah, macam itulah. Okey, jadi bagi segi wilayah pula dia ada wilayah, ada daerah, lepas tu dia ada daerah kecil, lepas tu dia ada kampung. Macam itulah kehidupan di Angkor. Okey, tengok pula kepada kerajaan Majapahit di Jawa. Jadi Majapahit ni dia ada 3 gelaran, iaitu Maharaja, Sri Maharaja, Sri Batara. Okey, dia ada 3 gelaran. Jadi pemerintahan mereka ni di Majapahit ni telah dibantu oleh
Prabu dan para pembesar. Sebabkan Majapahit ni besar, jadi bermaksud dia ada 14 wilayah. Besar kan? Jadi wilayah ni pula telah dipecahkan kepada beberapa bahagian lah, iaitu kabupaten, kawadanan, pakunan, kebuyutan. Jadi begitulah. So sebab dia besar kan, jadi kena bahagilah. Barulah pentadbiran tu boleh dilaksanakan dengan baik. Okay, kita pergi pula kepada Kerajaan Kedah Tua. Di Kedah Tua ni pemerintah macam tak nampak sangat ya. Jadi dia lebih kepada seorang ketua yang menguruskan aktiviti perdagangan dan juga keagamaan. Dan di Kedah Tua ni dia lebih menjurus sistem pemerintahan dia menjadi sebahagian daripada Pradatuan Sriwijaya. Maksudnya dia ni berada di dalam kekuasaan Sriwijaya lah. Kemudian kita tengok pula Kerajaan Gangganegara. Masalah ya, daripada dulu lagi Gangganegara ni dia tidak jelas, tak cukup data. Jadi gelarannya tidak jelas lah, tak tahu gelaran dia apa. Tapi ada yang mengatakan terdapat pemerintahan sebenarnya. Dan sistem pemerintahan dia adalah sistem pemerintahan beraja lah, di mana raja ni berperanan untuk membangunkan kemajuan perdagangan dan hal ehwal keselamatan. Okey, itu sahajalah untuk topik 2.1 hari ini. Dan apa lagi? Sila jawab kuis ya bagi menguji kefahaman anda. Itu sahaja. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.